Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia, yang ceria ini, 4 hari bulan Muharram 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Surah 26, juzuk yang ke-19. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 160. 160 ini episod yang ke cerita Nabi Lut. Kita dah dengar cerita Musa, Nuh, Ibrahim, Hud, Saleh. Hari ini yang ke-6, iaitulah kisah Nabi Lut alaihi wa ala jami'il anbiya as-salatu wassalam. Alhamdulillah, bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 792. Yang lain-lain naik versi, tengok nombor ayat nombor 160 surah Asy-Syu'ara. Baik, kita mula dengan bacaan beberapa ayat. Kisah kita ini berakhir pada ayat 175. Berakhir ayat 175. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kazzabat قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Kita break setakat itu dulu. Ayat kita berakhir 175 nanti insya-Allah. Para pelajar sekalian, dalam siri-siri bacaan kita ni ada beberapa cara bacaan. Tengok, kita hari ni kita baca kazzabat qaumu lutin. Lutin dia baris 2, kemudian depan dia tu mati banyak, maka kita kena tambah lutinil mursalin. Macam ayat yang lepas, contohnya Saleh. Kazzabat samudu, oleh kerana dal tu satu baris je, dia tidak 2. Kazzabat samudul mursalin. Sebelum daripada dia Ad, tengok ayat yang ke 1, 2, 3. Kazzabat adu
Dun, dia ada bagi dua, adunil mursalin. Begitulah dalam kisah-kisah bacaan ini, dalam yang ayat 105 Nabi Nuh sama juga, kazzabat qaumun nuhi hin, dia ada bagi dua, di kita baca hinil qaumun nuhinil mursalin. Dia kata tak ada nun tu, itu kaedah bacaan. Pasal itulah Quran tu dia baca talaqi, dia panggil talaqi ni. Maknanya kita baca kena ada guru syafahi, kena tengok mulut ke mulut dia punya cara bacaan. Baik para pelajar sekalian, kita balik kepada ayat kita, kazzabat qaumul Lut. Dan demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tengok nota di bawah 1227. Sebagai satu contoh lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal kaum Nabi Lut yang telah dibinasakan disebabkan kekufuran dan perbuatan mereka yang sangat keji yang tak pernah dibuat oleh orang lain. Tak pernah dibuat oleh orang lain. Itu yang anda sebut dalam siri yang lepas. Kisah 7 kisah Nabi ini, iaitu Allah Ta'ala pelbagaikan bentuk dosa, jenis dosa yang mereka buat, dan dipelbagaikan jenis azab. Allahu Akbar. Azab dia berbeza-beza. Bermula daripada kaum Nabi Nuh, Nabi Musa, mendiang Fir'aun. Dosa dia je, yuqattiluna abna'ahum, dia mengaku jadi Tuhan. Itu dosa buat dia, dosa dia. Kemudian dia punya azab, tenggelam dalam laut. Mari kaum Nuh pula, kafir lagu lain pula. Kemudian azab dia mati tenggelam dalam air. Jadi mari kaum Nabi Ibrahim, dosa dianya duduk main berhala, tapi azab dia tidak disebut bagaimana cara. Itu dia panggil Nabi Ibrahim punya cara yang tersendiri. Kemudian kita pergi kepada kaum Ad, kaum Samud. Cara kematian dia berbeza. Dosa dia juga ada perbezaan. Mereka ittifaq di atas dosa syirik. Itu sepakat. Yang beriman tak akan buat benda yang pelik. Kecuali Bani Israel dengan Nabi Musa, kerana dia sangat panjang. Tapak orang panggil asas kepada kejahatan mereka bermula dengan kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu sepakat. Yang sebaliknya, dakwah para Nabi alaihi wassalatu sepakat. Iaitu dah dakwatut tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Maknanya di alik sebelah kita ni, sebelah Nabi satu je dakwah mereka tauhid. Di sebelah puak kafir pula dakwah dia punya dosa satu je, iaitulah syirik. Itu asas. Kemudian setiap Nabi itu ada cara dakwah dia dan ada cara syariat dia. Likulli syir'atin wa minhaja, ada syariat dia dan ada cara. Tapi asas dia semuanya tauhid. Yang puak kafir ni pun sama juga. Asas dia nya syirik. Selepas dia berpecahan tu berbeza-bezalah. Ada yang buat macam ni perangai, ada yang buat macam ni perangai. Dan cara azab juga satu je, mati belaka. Semuanya mati. Tapi cara nak matikan itu berbeza-beza. Allah. Ini dia panggil pelbagai, supaya kita nampak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Penentangan juga seni penentangan juga berbeza, dan cara azab juga berbeza. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik. Mari kita balik kepada ayat kita, tuan-tuan dan puan-puan, ayat 160, kazzabat qaumul Lut. Qaum tu diguna dengan makna al-jamaah ataupun ummah, kerana itu dimula ayat dengan kazzabat. Dia tak kata kazzabat. Itu dipanggil dalam orang bahasa Arab, dia panggil bitaknis dengan muannas. Kazzabat sebab kaum tu dikira jamaah. Kaum, jamaah ataupun ummah au al-qabilah. Ambil istilah Arab sikit kan. Baik, Lut, Nabi Allah Lut alaihissalam. Maknanya sama juga. Ayat-ayat yang lepas kita dah bincang,
bila mereka dusta Nabi Lut, bermakna mereka dusta juga Ibrahim, mereka juga dusta Nabi-Nabi yang sebelumnya. Saleh, Ad, Nuh, Musa, semuanya dikira satu pendustaan yang satu. Package pendustaan. Para jemaah masih ingat lagi, bila engkar satu orang, bermakna engkar semua. Saya namakan matematik akidah. Matematik akidah, tak ada tolak 1 5 lak, tolak 1 kosong. Dia tak ada, dia tidak ada apa ni, macam matematik hisab kita ni 6 tolak 1 5 kan. Tak. Dalam matematik akidah 6 tolak 1 0. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-161. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Tatkala saudara mereka, yakni Nabi Lut, berkata kepada mereka. Tengok dua ayat yang lepas, Nabi Hud, akhuhum Hudun. Ulama tafsir kata akhuhum ay fin nasab, keturunan. Nabi Saleh pun daripada kaum Samud. Tapi Lut bukan kaum Lut ini, sebab tu dia kata kaum Lut, kaum dia. Mana orang yang dia dakwah. Tapi akhuhum Lut, Nabi Lut bukan daripada keturunan mereka. Nabi Lut nama dia Lut, tulis nama Lut bin Haran, ha alif ra alif nun. Bukan Haram, Haran. Lut bin Haran bin Azar. Dia ni anak saudara Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Azar. Itu. Haran, mana adik-beradik dia. Allah Subhanahu Wa Taala hantar, utuskan Nabi Lut kepada kaum yang besar di zaman Nabi Ibrahim. Dia semasa dua tu. Dia ni anak saudara semasa. Maka akhuhum di sini bukan akhuhum fin nasabi, dalam keturunan, tapi akhuhum fis sukna fil baladi, saudara mereka yang duduk di satu tempat. Sebab asal mereka, Nabi Ibrahim duduk di Babylon di Iraq. Oleh kerana Ibrahim tengok teruk sangat di orang-orang Babil ni, orang Kelantan kata kalau Babil ni orang tak dengar kata, orang kerah pedar. Main Kelantan saja ni. Tak dengar kata kerah pedar ni, artinya orang kerah kepala. Itu dia panggil Babil. Boleh jadi ambil dia pada pokok Babil ni, wallahu ta'ala. Kalau orang luar dia panggil bebal. Bebal ni bodoh kan. Jadi puak-puak Babil ni kau kufur, tak mau, maka Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Ibrahim kata, aku nak keluar, hijrah kepada Tuhan aku, yang nak cari tempat yang lebih selamat untuk beribadat. Maka Ibrahim keluar, fa'amana lahu Lut. Nabi Lut juga beriman, maka keluarlah dia, Ibrahim, Sarah, Lut. Jadi Nabi Lut dia mari duduk di negeri Qura Sadum, dan dia berkahwin di situ. Dia panggil, dalam bahasa Arab kata, li'annahu ka'annahu 'abbara bil ukhuwah li ikhtiyarihi li mujawaratihim. Yani anak saudara mereka, adik-beradik mereka, kerana dia duduk berjiran di situ, dan wa bi munasabatihim bi musaharatihim, dia juga duduk kahwin di situ. Maknanya ada keluarga situ, ada anak situ, sinin adidah. Jadi panjang masa. Cuma dia kahwin yang tak kena, ialah nak jadi hikmah pengajaran kepada kita. Bukan sahaja orang lain yang menentang Nabi Lut, bini dia pun kafir juga. Na'udzubillah. Ini cukup dahsyat dia punya perjalanan hidup. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang lain menentang, kita ada lagi tempat makwa, ada lagi tempat kita boleh rujuk, boleh menenangkan hati. Tapi kalau orang dalam rumah menentang kita nak lari ke mana? Keluarga menentang, kita rasa cukup berat. Pepatah syair Arab kata, wa zulmu zawil qurba ashaddu qadadatan
min waq'il husamil muhannadi zulmu zawil qurba. Maknanya orang yang dekat buat khianat kepada kita sangat dahsyat, kita rasa lebih daripada tetakkan pedang muhannad. Oh, dia kata itu dahsyat. Maka yang khianat kepada Nabi Lut ni siapa? Bini dia. Wa mra'ata Lut, isteri Nabi Lut. Maknanya bini dia ni, orang kampung ni memang teruk sungguh lah, Qura Sadum ni. Sebab itu Allah Ta'ala binasakan dia dengan cara yang cukup dahsyat. Cara yang cukup dahsyat. Baik, kita pergi pada cerita. Ulasan banyak, tak habis cerita. Ayat kita panjang lagi ni. Lut kata apa? Sama je. Tuan-tuan dan puan-puan cuba perhati daripada kisah Nuh, Saleh, Hud, sama je dia punya uslub dakwah. Bermula dengan إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Nabi Lut berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kamu kena patuh perintah Allah dan jauhi larangan. Jangan duk buat ke benda orang larang. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ala tattaqullah wa tahzaruna iqabahu. Dalam kamu takut siksaan Allah. Semua nabi-nabi dimula dengan takwa. Kata di para ulama tafsir, ulama hadis, takwa ini dipanggil wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Pesanan Allah Ta'ala kepada orang dulu, orang kemudian akan datang, semuanya ittaqullah, pesanan yang besar. Kerana itu dia menjadi salah satu daripada rukun khutbah yang kita tak dapat dengar sudah beberapa minggu. Ya Rabbal Alamin, hilangkanlah kaum ini, kembalikan hamba-hambamu ke rumah Allah. Sedang kita mengharapkan rahmat Allah, tiba-tiba dapat pula arahan mengatakan kami belum bersedia untuk buka masjid. Kita kata Masya Allah, pihak MKN telah mengisytiharkan boleh pergi sana sini. Pihak penguasa agama masih mengatakan kami tak mau buka masjid. Kita nak kata apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kita hanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Masjid tempat tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di sinilah tempat kita bermunajat, kita beri nasihat, mudah-mudahan penyakit ini hilang. Ya, kalau tempat-tempat PKPD, kita kata wabak itu melebar, eloklah kalau ditutup. Memang disokong sangat-sangat. Tapi kalau tempat yang terbuka, kawasan itu sudah tidak ada sebarang kluster, kata orang, jadi kenapa lagi diperketatkan? Kita kata, kita serahlah urusan ini kepada Allah. Kemudian serahlah kepada penguasa agama, berijtihad, menentukannya. Kita balik kepada kisah kita. Nabi Lut bermula dengan ittaqullah. Wasiat ini wasiyatul lil awwalin wal akhirin. Kemudian macam biasa, setiap Nabi memperkenalkan jawatan dia siapa. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini rasul, utusan daripada Allah, pemegang amanah, penyampai amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Ini kerja akunya, menjalankan tugas, menyampaikan amanah. Apa yang Allah sampaikan kepada aku sampai kepada kamu. Apa yang Allah perintahkan kepada aku perintahkan kamu. Itu kerja Rasul. Sama berlaku. Kemudian, oleh kerana ini tugas aku, ini jawatan aku, ini peranan aku dihantar ke alam ini, maka Nabi Lut kata, fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah. Kita dah dengar kisah banyak-banyak dah, kan? Kita sudah dengar kisah-kisah orang dulu, bagaimana kebinasaan mereka, bagaimana kehancuran mereka, bagaimana Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka dengan sebab mereka kerah kepala, engkar perintah Allah. Sudah ada. Wa ati'un, dan ta'alah kepada aku apa
apa yang aku bawa kepada kamu ni saya taat. Mana ikutlah akur. Ayat 164 meneruskan lagi dia punya declaration ataupun perisytiharan dakwah kita ni bukan kerana fulus, bukan kerana duit, bukan kerana nak bayar yuran, bukan kerana mencari pitih. Kata orang bukan nak menunggang agama untuk kesenangan dunia, tidak. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Tak ada duit minyak pun tak minta, kan? Kita sudah ada rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balaskanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sama jawapan. Sama dia punya perisytiharan. Kita pun tak nak ulas panjang di sini. Tuan-tuan boleh tengok ulasan kita yang lepas. Kemudian barulah Nabi Lut mula bercakap dengan kaum dia, iaitulah dia panggil teguran direct spesifik kepada kesalahan yang mereka buat. Sama juga Soleh dalam siri yang lepas, Soleh macam tu juga. Hud sama. Sekarang ni penyakit, ini yang dikatakan para pelajar kita kena tanda, ini dia panggil para pendakwah kena faham realiti. Kita bercakap, biarlah benda tu bercakap di bumi nyata. Penyakit depan kita ni, orang duk main LGBT. Penyakit main jantan sama jantan. Kita hidup cakap lagi bab lain. Kenapa? Sama juga khatib-khatib, penulis-penulis, penulis khutbah, kena peka. Kadang-kadang dia duk main cerita COVID ni, 10 khutbah dah COVID. Orang tak semayang, kita tak sentuh. Orang tak tutup aurat, kita tak kata apa. Kenapa panel khutbah begitu selesa dengan hidup? Inilah masa kita nak sampaikan kepada masyarakat, sepatutnya kita berubah. Bila bala mari, menyedarkan kita. Timbul lagi soalan, khutbah tu orang panggil lepas batuk di tangga je. Sebab tak ada orang pergi masjid pun. Kita kata tuan-tuan, sekarang ini kita sudah ada live streaming live ni. Setiap masjid ada belaka live. Kita suruh imam bercakap, khutbah yang begitu semangat, di live kan kepada anak qaryah. Sekurang-kurangnya ada juga 100 orang, 200 orang tengok sampai maklumat. AJK masjid yang jaga, admin yang jaga ni pula kena ambil channel khutbah tadi masuk ke dalam grup masjid. Jangan grup masjid ni waktu kita nak isytihar, minta derma dengan nak bagi bantuannya, bagi bimbingan. Ini salah satu daripada cara menghilangkan stres, menghilangkan masalah ini. Ini masalah. Baik. Tengok balik semula kepada cerita Nabi Lut. Kita pun setiap Nabi itu kita ada part yang tertentu yang kita huraikan supaya para jemaah nampak uslub Al-Quran juga berbeza dalam setiap Nabi. Uslub tafsir kita pun kena berbeza bagi setiap Nabi. Ada tajuk-tajuk yang kita tekan supaya kita dapat, Al-Quran ini Masya Allah komprehensif, dia punya teguran, dia punya huraian. Kalau ustaz penceramah pun duduk hurai sama juga, pendengar kata tu 6 kali dah dengar benda sama ni. Kita kena ada uslub pelbagai. Baik, balik kepada ayat kita 165. Atatuna az-zukrana minal alamin. Kaumku, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia? Tengok, Tuan Syekh kita ni kata minal alamin, dari kalangan manusia. Ulama tafsir perluaskan perbahasan. Dia kata atankihuna az-zukur, mungkin nikah sama jantan. Muak kerja lagu ni kan, atatuna az-zukra minal alamin ai yang tak pernah dibuat oleh orang lain ni.
tak pernah lagi dibuat. Lam yasbiqkum ila ibtida'i hadhil fahishah ahadun. Tak pernah bid'ah kejahatan ini direka oleh orang-orang zaman dulu pada kamu. Jadi puak Lut lah puak yang pertama jumpa jantan sama jantan. Dia tak berjumpa di tempat parking yang sebenar, dia pergi parking kot C, kata orang. Parking kot C. Mana pergi parking di tempat yang tak sepatutnya. Dalam ulama tafsir kata, kejahatan ini, ilmu kamu ni, kamulah orang yang pertama. La yusyarikukum fi ghairukum. Tak pernah ada lagi umat dulu buat kerja macam ni. Al-alamin, di sini kata Syaukani, dia kata al-alamin ni tak pernah dibuat oleh manusia lain. Au kullu hayawan. Hayawan pun tak buat. Allahul musta'an. Mana perbuatan kekejian kamu ni tak pernah dibuat oleh makhluk manusia lain, tak pernah juga dibuat oleh hayawan. Sebab itulah bila saya tengok puak-puak LGBT ni duduk nak menzahirkan diri, saya katalah, Abu Anah kata sambil-sambil kita bergurau, tapi benda tu betul. Kata geng LGBT ni kalau bawa ke dalam zoo, puak-puak dalam zoo pun pening kepala, nak letak mana dia ni? Hak zoo pun tahu ni jantan ni betina. Ni hak mari tak tahu jantan betina ni macam mana. Sebab itulah bila timbul isu puak-puak ni nak pergi masuk tandah mana dulu. Tandah lelaki ke tandah perempuan? Kita kata tak ada tandah puak ni. Mung kecil dalam seluar lah pandai. Dah, tak tahu apa dia jantina. Masuk tempat laki-laki nampak macam orang perempuan, ngongek-ngongek mari. Masuk tempat perempuan bapak jantan. Siapa nak, semua orang tak selamat dalam keadaan ni. Jadi kita kata kembalilah kepada Allah. Jangan duduk main benda lagu ni. Allahu Akbar. Baik. Tengok ayat 166. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isterimu. Allah tak buat ada pasangan laki-laki lawan dia perempuan. Perempuan gu dia laki-laki. Mu hidup main jantan sama jantan ni mari mana ni? Allahu Akbar. Ataupun betina sama betina. Betina sama apa ni panggil lesbian. Main sama betina, tak jumpa tepat juga. Apa jadilah manusia yang sudah rusak fitrah ini cukup dahsyat. Dia panggil manusia keluar daripada fitrah. Wa tadharuna, kamu tinggalkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu dia panggil fitrah. Laki-laki kahwin dengan perempuan fitrah. Kan? Sehingga sampai peringkat umat ini dibenarkan kahwin lebih kahwin 4 orang. Sebab ada orang dia punya kapasiti, dia punya power dia lebih. Pergi ambil seorang lagi. Tak cukup 2, 3, 4. Kalau tak cukup 4 lagi tu suruh dia puasa lah. Apa ni? Baik. Bal antum qaumun adun. Nabi Lut kata bahkan kamu ialah kaum yang melampaui batas. Keinginan kebanyakan hayawan. Masya Allah. Melampau kamu ni. Hayawan pun tak main lagu ni. Apalagi manusia yang berakal, yang mempunyai pemikiran yang waras. Mana orang tak waras, orang tak betul jalan yang duk main gay, dia panggil apa ni? Duk main jantan sama jantan atau betina sama betina. Baik. Rupa-rupanya dia orang ni bila sentuh isu dia, mengamuk selalu puak-puak netizen zaman dia ni. Jangan puak-puak kita ni pun, netizen kita ni pun kalau sentuh isu hak tak kena, hak dia tak setuju, ustaz ke, mufti ke, profesor syariah ke, semua kena balun belaka, kena hentam belaka. Ini sama juga ni perangai puak-puak ni. Dia tak boleh terima teguran Nabi Lut. Dia mari lalu. Lut. Amaran terus. Tengok ayat 167. Qalu la illam tantahi ya Lut. Bagi amaran. Mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut dari mencaci dan menyalahkan kami, mari duk sibuk-sibuk kacau daun sini buat apa Lut? Tak berhenti.
latakunanna minal mukhrajin. Nascaya engkau akan diusir keluar daripada Qura Sadum, daripada negeri ini. Ini betul lah, sebab Nabi Lut asalnya bukan kampung tu. Macam pokok kamu jugalah, pokok netizen kita ni. Tak? Kalau ada orang yang bukan Melayu cakap benda pelik-pelik, kan, mempertikaikan hak kita, dia kata apa? Halau keluar, balik negeri. Rupa-rupanya pokok Sadum ni telah menggunakan hujah ni. Hujah suruh balik negeri ni. Lut kalau tak berhenti apa ni, duduk kritik kami, duduk komen kami ni, kami akan keluarmu daripada negeri ni. Tu dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Namli. Surah ni kita akan baca nanti, mana ayat ni akan berulang balik. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Puak-puak ni, kaum Lut ni pergi jawab, أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ. Keluarga Lut ni halau keluar daripada negeri kita ni. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Ni orang-orang suci, ni orang bersih ni, tak layak duduk sini. Suruh dia keluar. Jadi ini kata di antara ceritanya, Nabi Lut ni oleh kerana dia tidak orang kampung tu, jadi orang nak halau dia keluar. Keluarga dia tak ramai. Yang berimannya sebahagian besar keluarga Nabi Lut, lain daripada bini dia tadi, dan juga anak-anak perempuan dia. Tu yang rumah al-mu'min, rumah orang beriman dalam kawasan tu. Allahu Akbar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, ujian besar kepada Nabi Lut. Dahlah dia mari sini, orang kampung ni buat kacau pula, nak halau dia keluar. Masya Allah, Tabarakallah. Ini pokok LGBT kacau. Kan? Jadi Alhamdulillah lah, kita berdoa. Baru ni kumpulan ni akad bendera dah tu. Akad bendera dah. Dipesertai perarakan Hari Merdeka pula tu. Kita kata apa duk beri ke bendera ke buat ni. Kita nak suruh, memanglah dia manusia. Pendakwah kena ambil pendekatan menasihati. Kita tahu. Tetapi biar ada netizen memberi teguran yang kasar. Sebagaimana kamu berani dengan mufti-mufti, kamu berani dengan ustaz-ustaz yang kamu tak suka. Contohnya bila kita tegur isu atlet, ahli sukan ni pakai yang melampau, dia punya komen jahat kepada ustaz, macamlah ustaz ni jahat sangat. Kenapa kamu tak komen ke buat rusak fitrah ni? Pakat tegur-tegur belaka. Tapi ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, nak menegur biarlah berbentuk nasihat, bukan berbentuk cacian dan celaan. Tidak. Kalau kita ni orang baik-baik, pendakwah lah kita ni, kita kata dah bercakap tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran, tentang hadis. Tapi bila sekali kita keluar tulisan-tulisan kita berbentuk cacian, makian, perli-perli, kita kata kita sudah keluar daripada dasar Ahlus Sunnah ketika kita menegur. Imam Malik tegur dalam masalah ini, siapa dia tegur orang dalam keadaan mencerca, mencaci, kamu ketahuilah orang itu ma'lulun niyah, mempunyai niat yang buruk. Itu kata Imam Malik. Saya kata ni untuk nasihat pada saya sendiri, jangan duk tulis benda-benda berperli orang, caci orang, tidak. Baik. Allahu Akbar. Bila dia orang nak keluar Nabi Lut jawab balik. Qala inni li'amalikum minal qalin. Ini penting dalam gerak kerja dakwah. Setelah Nabi Lut bagi nasihat, bagi bimbingan, mereka jawab dengan kasar. Lut kata apa? Nabi Lut berkata, sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu. Aku bukan benci kepadamu. Mu ni walaupun bukan keturunan aku, tapi keluarga, sudah jadi keluarga kita, duduk di kampung yang sama, dalam qaryah yang sama. Aku benci kepada perbuatan kamu itu. Jadi kita kena bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kita benci kepada perbuatan maksiat yang orang tu buat. Kita tak benci dengan dia, benci kepada perbuatan, benci kepada perangai buruk dia tu. Ini perangai buruk ni kita kena benci. Tak boleh kita diam diri. Kalau diam diri, orang kampung sangka perbuatan itu baik.
Perbuatan itu betul. Sebab apa? Ustaz pun ada juga kat situ. Ini bahaya ni ustaz. Ustaz ni kadang-kadang bahaya dia. Piyah cot ni atas kepala. Tapi duk isap rokok buat kedai kopi sekali. Bilalah orang kampung ni nak taubat? Ustaz. Oh ya. Rokok aku isap dia ustaz bagi. Ustaz belanja. Masya Allah. Oh mulianya. Geng-geng kaki rokok. Apabila rokok dia dibelanja oleh ustaz. Masya Allah. Baik. Nabi Lut mengisytiharkan, aku benci dengan perbuatan kamu. Apa jadi tuan-tuan? Ayat ni ringkas je. Kita kena baca dalam surah lain. Panjang lagi. Mereka pembelawan. Melawan sampai mereka nak bunuh Nabi Lut. Nabi Lut diancam. Dan Nabi Lut pun tahulah dakwah dia ni setakat tu je lah. Yang apa penerima dakwahnya. Orang yang terima dia punya Islam ini. Maka Nabi Lut berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkan daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang mereka lakukan. Sudahlah. Bila Nabi Lut berdoa, doa Nabi ni mustajab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi dia ada doa mustajab. Dia doa, jadi selalu. Kata Nabi SAW, semua Nabi telah menggunakan doa mereka, kecuali Rasulullah SAW banyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli. Nabi kata, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahu akbar. Nabi kata, aku simpan doa aku ni untuk nak mustajab. Doa mustajab ini aku nak guna pada hari kiamat esok, nak menyelesaikan, nak bagi syafaat kepada umat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini doa, ini selawat yang paling sahih, yang paling afdal. Yang lain-lain itu banyak lagi lah, 2-3 riwayat ada. Saya dah kumpul dalam sebuah risalah, tajuk dia Fadail wa Kaifiyatus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil risalah ni, baca dan sebar-sebarkan. Ni ramai orang tanya ni, selawat pelik-pelik ni macam mana ni? Selawat tu selawat ni, kita kata yang tak mari pada mulut Nabi boleh kita baca. Tapi kena tengok juga, kalau bahasa dia hulu, melampau sangat, tinggalkan. Kita ambil yang nak. Nabi dia tak ajar kepada sahabat yang mari minta, kecuali yang terbaik. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar. Baik para jemaah sekalian. Bila dia Nabi Lut berdoa, habislah. Allah Ta'ala perintah Nabi Lut, kamu keluar daripada kampungmu malam ni. Tengok dalam ayat lain, Allah perintahkan dia, Lut, keluarlah kamu dari negeri Sadum ini malam ini, wala yaltafit minkum ahadun. Jangan siapa di kalangan kamu berpaling tengok ke belakang. Keluar aja. Siapa dia berpaling kena. Apa boleh buat? Nabi Lut pun keluar kecuali tengok ayat 170. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Bila Nabi Lut keluar, bawa beberapa orang yang beriman dengan keluar daripada kampung ini, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya sekalian. Allahu Akbar. Ini yang sedih. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua yang celaka, tertinggal dalam golongan yang kena azab. Allahu Akbar. Saya ingat 1228, yakni isterinya kerana tidak mahu beriman, bini dia sendiri. Ini tali barut besar makcik ni. Ketika datang malaikat nak bagi tahu pada Lut supaya keluar daripada Qura Sadum ini, bini dia lah duk WhatsApp kepada geng-geng LGBT tu. Mari rumah. Ada laki-laki comel rumah aku ni. Berlari buat kaki kaki liwat ni mari. Mari. Bersegar.
yang jadi tali barut dia bini dia. Na'udzubillah, kita kata ini yang kita bimbang hari ni. Orang dalam rumah yang jadi apa? Yang jadi pembela kepada maksiat. Kita kena hati-hati. Ayat ni mengajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, supaya jangan selesa dalam hidup. Suami, bapa mesti didik anak-anak dengan pendidikan Islam yang baik. Kita jangan kita seorang yang baiknya. Oh, ayuh dia agak masya-Allah, masjid pagi sampai gelap. Anak dia kat rumah tidur pagi sampai gelap. Zuhur, asar, maghrib, isya tak solat, tak tanya khabar. Apa punya bapa macam ni? Hati-hati. Ni kita tengok. Jadi bila kecuali seorang perempuan tua, yang ni bini dia. Tak tahulah tua berapa umur, wallahu alam, tidak disebut dalam tafsir. Dalam ayat lain, dalam surah Az-Zariyat Allah kata, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kami keluarkan semua bersama dengan Lut orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Tak ada lagi lah ahli rumah orang Islam, semua ikut Lut keluar belakang. Allahu akbar. Ayat surah Az-Zariyat ayat 35 dengan 36. Ayat surah Al-Qamar ayat 34 35, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Mana Allah Taala hantar mari batu, hujan batu kecuali keluarga Nabi Lut. Najainahum bisahar, kami lepaskan mereka pada waktu sahur. Artinya Nabi Lut diperintahkan keluar bila malam. Malam ni Lut keluar. Jangan tunggu besok. Esok biasanya azab ni dia mari pagi. Fasa asabahul munzirin, subuh mari belakang. Itu kebiasaan, kebinasaan kaum itu pagi. Baik. Illa ajuzan, kecuali bini dia duduk sekali dengan geng-geng LGBT yang akan dibinasakan. Apa boleh buat? Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla nak mengajar kepada kita, jangan selesa dalam hidup. Alam rumah kamu mungkin ada musuh. Allah. Ayat 172. Thumma dammarna al-akharin. Ya Rabb. Kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut Nabi Lut, semua sekali mati. Bagaimana cara mati? Bagaimana cara mati? Tengok dalam ayat kita ni. Ayat 173. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan. Apa dia? Wa anzalna alaihim hijaratan minas sama, batu dari langit. Orang lain hujan air, buat dia ni hujan batu. Apa nak kata? Hujan batu dari langit. Azab yang membinasakan dalam surah Hud yang kita baca dulu, ayat 82 83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Bila sampai waktu kita nak ambil tindakan, malaikat mari ambil dia punya kampung dia, angkat masuk hujan batu, di balik bumi. Wa amtana apa ni, safil 'aliha safilaha, atas ke bawah. Kemudian mari hujan batu, mati habis. Allahu akbar. Fasa'a matalul munzirin, maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Oleh kerana mereka ni dahsyat sangat, perbuatan dia tak pernah dibuat oleh kaum yang lain, maka cara mati mereka juga dahsyat, iaitulah diterbalikkan bumi atas ke bawah. Sebab mereka juga LGBT juga buat perangai yang terbalik. Orang lain laki-laki perempuan, dia laki jantan sama jantan. Jadi mu ni rusak fitrah. Cara azab juga berbeza dengan orang lain. Allahu akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta selamatlah. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Cukup dahsyat azab yang dijatuhkan ke atas mereka. Sebab itulah para jemaah sekalian, pihak berkuasa jangan berlembut lagi lah.
Kita tengok negara-negara barat sebahagian daripadanya berkeras dengan puak-puak ni. Jangan duduk main. Kita duduk main rahmatan lil alamin. Jadi makin selesa puak-puak LGBT dengan kita. Kenapa? Biar ada tekanan, ada nasihat, sepelbagai. Baru betul. Saya pernah sekali pergi ke pejabat agama. Sahabat-sahabat ni, dia kata, Ustaz, Abu Anas pergi tengok dalam bilik tu. Takut-takut ada orang kena. Pergi ramai maknyah ni duduk dalam bilik dipanggil bilik tahanan ni, reman. Kata apa kes ni? Dia kata dia orang buat pertandingan Ratu Cantik semalam. Oh, saya tak nak sebutlah di mana tempat. Oh, berat kita nak kejar dia orang ni. Bapak jantan, bukan main-main. Dia terjun dewan tempat dia main Ratu Cantik tu. Dia campur kasut tumit tinggi dia tu, berlari nak kejar tak dapat. Allahu Akbar. Muka orang jatuh lagi je. Na'udzubillah. Baiklah. Allah kata apa? Inna fi zalika laayah. Sesungguhnya peristiwa yang demikian itu mengandungi satu tanda membuktikan kekuasaan Allah, membenarkan dakwah Nabi bagi kita ni, Nabi Lut, dan juga menjadi pengajaran kepada kita semua jangan buat benda yang tak baik. Jadi para jemaah sekalian, di manakah Qura Sadum? Laut mati sekarang ni. Laut mati itulah kampung mereka di terbalik bumi. Dikatakan laut mati ni bumi yang paling rendah sekali. Sebab tu orang boleh berjemur kat situ boleh. Mana kalau masuk dalam laut mati ni, dia garam terlalu kuat, kita duduk tu terapung kita, tak tenggelam. Ada orang yang tunjuk gambar dia duduk relax, duduk atas laut, duduk baca surat khabar. Cuma kita orang Islam ni tidak digalakkan lah pergi melancong, melawat ke tempat-tempat kaum yang dilaknat, macam laut mati. Semalamnya kita pergi Madain Saleh, itu semua. Tapi comel lah tempat tu. Pergi nak tengok pengajaran boleh lah. Jangan pergi tempat satu jadi tempat satu pelancongan happy-happy kita lah. Kita pergi nak tengok tempat LGBT mati di sini. Dan di sebelah dia tu dekat ya. Qura Sadum ni sebelah dengan Palestin. Itu orang tunjuk tu bendera Palestin, nampak. Masya-Allah, tabarakallah. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kebanyakan mereka kaum Nabi Lut, kaum yang tidak beriman. Ada juga ulama tafsir kata termasuklah kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quraisy juga tidak beriman. Walaupun rihlatus syita'i was saif, mereka pergi ke Syam lalu ikut ni. Dia lalu ikut Madain Saleh, Al-Hijr ataupun Al-Ula, dia lalu di situ, tentu dia tengok kosong sudah. Kaum dia samud sampai di dekat Syam pula, dia tengok laut mati. Di sini tempat LGBT sudah mati. Tapi apa boleh buat? Mereka tidak beriman. Allahu Akbar. Masyarakat kita ini pula pergi duduk selfie ya. Selfie duduk main laut, selfie duduk atas laut tak tenggelam. Tapi pengajaran tidak diambil, maka jadilah situ. Baik. Seperti biasa, setiap kali tamatnya kisah, Allah Ta'ala akan akhiri dengan ayat ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah jua yang maha berkuasa lagi amat mengasihani. Macam ayat lain juga, Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia nak binasakan orang-orang yang derhaka ni simple je bagi Tuhan. Mudah ya. Tapi Allah Ta'ala tu bersifat rahim. Dia tidak binasa dulu. Diberi peluang. Dakwah dulu. Nabi bagi nasihat. Tak dengar juga. Barulah berlakunya kebinasaan. Baik para pelajar sekalian. Tamatlah dia punya episod cerita Nabi Lut dalam surah ini. Sebelum kita pergi tamatkan perbincangan, kita kena ambil beberapa al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan.
Ini penting. Belajar Quran saja tak ada faedah, tak ambil pengajaran, kita juga jadi orang macam dulu juga. Tidak ada faedah. Tidak ambil pengajaran, tidak ambil iktibar. Baik, pengajaran yang pertama, faedah pendidikan yang pertama, yang bagi li muallimin nas, sepatutnya bagi pendakwah, bagi pihak kerajaan, bagi pihak imam-imam, apabila kita tutup pintu kejahatan, kita kena buka di mana guide badil, dia panggil pintu alternatif. Di mana tempat nak selesai masalah. Dalam Al-Quran, Allah haramkan zina. Tapi dia buka pintu perkahwinan seluas. Zaman dulu bukan setakat berkahwin, boleh guna hamba-hamba yang dimiliki. Tapi zaman sekarang jangan sebut hamba, kalau sebut sensitif. Orang kata tak ada dah sekarang ni. Maka pintu perkahwinan tu luas. Jadi kita permudahkanlah perkahwinan bagi orang yang sudah cukup syarat, kahwinkan dia. Dia kata suami dia kata dia tak cukup seorang, dia nak dua. Kita tengok test dia punya kekuatan dulu. Kekuatan dari sudut belanja nafkah. Ada belanja ke tidak? Ada. Kena test yang kedua dari sudut kekuatan fizikal. Dia boleh ke tanggung dua rumah ni, dua ibu. Ada setengah orang tu kekuatan buah tu besar. Tapi ibu yang pertama pun tak selesai masalah, kan? Jadi kita kena tengok. Maknanya tengok dalam ayat ini, bila Nabi Lut larang daripada main sama jantan, Nabi Lut kata, "Nuh. In haula ibanati." Anak-anak perempuan ramai tu, kenapa pergi ambil jantan? Ini dia panggil dalam uslub dakwah, bila kita tutup pintu kejahatan, kita kena tunjuk di mana pintu kebaikan. Bila tak boleh zina, di mana pintu perkahwinan luas. Baik, contoh kita sekarang ni banyak ajaran-ajaran yang mengarut. Ajaran batiniah lah, ajaran khurafat lah, ajaran makrifat, ada banyak. Kita tahu masyarakat ni dia suka berzikir, dia suka beramal. Itu sebab saya awal-awal lagi saya susun satu buah buku, nama dia Zikir Pagi Petang. Ni. Kita ambil pula perisai Muslim, kita kembarkan di sini. Tujuan apa? Supaya tuan-tuan dan puan ada alternatif. Kalau nak baca yang baik, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bacaan. Dia orang ni kalau tak jumpa yang Nabi, dia akan ambil yang jampi serampah tu, mari daripada mana-mana yang pelik-pelik. Ni sehari dua ni pula duk tular ke cerita kitab Tajul Muluk. Dan Tajul Muluk ni boleh panggil kitab ke boleh panggil buku bomoh sebenarnya. Banyak benda-benda yang campur aduk dalam tu banyak. Jadi bila masyarakat ni suka, kita kena beri. Oh, ini zikir tak betul ni. Banyak benda-benda yang mengarut. Kita kena tunjuk pada dia, ini zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan. Ni, amalan yang paling simple kali, zikir 4 kalimah ni sudah ada. Jadi kita kena bagi ganti, dia panggil bahasa Arab kata badil, alternatif kena ada. Satu. Yang kedua, Nabi Lut bila dia marah kepada puak ni, dia kata apa? Inni li'amalikum minal qali. Aku benci dengan perbuatan kamu. Yang kedua, iaitu yajibu alal insan, menjadi kewajipan kepada kita orang beriman menyatakan kebencian kepada benda mungkar dan maksiat. Mesti kita kena declare, nyatakan. Ni tidak ni, pelik ni. Bila kita orang buat maksiat terang-terang, bila ditegur, netizen yang beriman ni, atas kepala ada kepiahan, ada songkok ni, ini yang menentang. Patutnya semua sokong lah kau. Pendakwah-pendakwah lain pun support juga. Ni tak tahannya bila kita tegur, contohnya orang melampau sangat. Bila ada kematian, puji lebih-lebih. Sampai berani meletakkan tarah bidadari syurga, anak syurga, orang syurga. Kita kata kuasa ini adalah kuasa Allah. Nabi saja yang boleh menetapkan orang di syurga neraka dengan wahyu daripada Allah. Masya Allah. Netizen mengamuk. Bahkan ustaz juga tenyih kita. Tahu tenyih? Apa tenyih ni? Condemn kita. Ya akhi, you punya teguran tak kena time. Masya Allah, tabarakah. Kalau kita tak tegur waktu ni, waktu orang buat salah, bila kita nak tegur? Cuma sakit kepala tu adalah.
Pasal itulah saya tengok dalam beberapa hadis yang saya mengajar, alhamdulillah admin kita telah potong kuliah itu, nasihat khas kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan berani-berani meletakkan title kepada orang ini confirm ahli syurga ataupun ahli neraka. Dua-dua kita tak boleh buat. Kecuali yang telah disebut oleh Nabi SAW. Abu Bakar fil jannah, fulan fil jannah, Abu Jahal dalam neraka, bolehlah kita sebut. Ya, tuan-tuan ingat. Tapi orang, masyarakat ni tak. Bila kita maklum, dia marah kita balik. Ustaz, sabarlah sikit. You kena tegur tak kena masa. Dalam kaedah ulama usul fiqh kata ta'khirul bayan an waqtil hajah mamnu. Menangguhkan penjelasan ketika diperlukan oleh masyarakat dilarang. Ta'khirul bayan, melewatkan penjelasan ketika orang perlu, itu mamnu, dilarang. Jadi waktu orang salah tu lah kita tegur. Lama basi dah isu pergi tegur, dia kata ustaz terlempar kereta api ni. Istilah orang netizen kata, ini ustaz terlewat kereta api, dia panggil. Masya Allah. Baik, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, kazzabat qaum Lutinil mursalin, sampai kepada kaum Lut mengancam nak halau keluar Nabi Lut daripada kampung. Kata di ulama, haza halu ahli fujur, inilah cara penjahat-penjahat menggunakan pendekatan, iaitulah nak menghalau para pendakwah daripada kampung. Dia panggil boykot. Ustaz ni tak boleh pakai. Dulu nak halau keluar kampung, sekarang ni kalau halau pun tak ada juga. Dengan ada internet, dengan ada live ni, Masya Allah, tabarakallah, orang tak boleh nak sekat. Dulu kalau kita senarai tak boleh masuk negeri ni, tak boleh pergi ceramah sini, minta tauliah pun tak lulus, minta kebenaran pun tak diberi. Sekarang ni dengan kita pacak kamera sini, ajaran sesak pun boleh masuk, ajaran betul boleh masuk, ikut sunnah pun boleh, ikut bid'ah pun boleh, semua orang boleh buka. Maka mereka nak sekat orang supaya tak dengar orang yang bawa dakwah ini. Dia ambil poster-poster kita, dipangkah atas kepala. Jangan dengar, ini orang jahat punya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan yang duduk dengar, tengok gambar-gambar poster kena pangkah. Kemudian kita pergi dengar ceramah ustaz tu. Pelik. Tengok poster kata jahat. Tengok ceramah, qala Allah, qala Rasul. Tengok ini. Maka kita kena ingat. Jadi orang-orang penentang dakwah ni, mereka kalau boleh nak halau keluar, halau. Tak boleh halau, mereka cuba sekat dengan diayah-diayah yang dibuat. Kita kata tangan yang duduk mengedit gambar-gambar ini, tangan ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik, yang keempat. Kazzabat qaum Lutin mursalin, menunjukkan bahawa at-taib, orang yang melakukan amal liwat ini, dua pihak kena taubat. Yang pertama, peliwat kena taubat. Yang kedua, yang diliwat. Dia panggil al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan mangsa yang dilakukan. Pelaku kita tahulah dia jahat, tapi mangsa kenapa? Jadi mangsa ni ada dua kategori. Satu, mangsa memang peminat dia juga, LGBT sama-sama, dia gila, sekali duduk atas, sekali di bawah. Sebab itulah Allah Ta'ala, dia punya azab dia pun balik bumi. Ada kalanya dia ni mangsa, dia panggil mangsa. Dia khianat oleh orang, ada juga berlaku. Tapi dalam kaedah ni, dua-dua kena taubat. Mangsa pun kena taubat. Dalam kaedah ini dia kata al-fa'il wal maf'ul, pelaku dengan yang dilakukan, dua-duanya kena azab belaka kalau dia tidak bertaubat. Yang kata saya dibuat oleh orang je, kalau mu kena khianat, repot lah. Kenapa tak khianat? Ini masalah kita ni. Repot, jangan tak repot. Ni sehari dua ni satu pembongkaran yang dibuat mangsa-mangsa penunggang agama. Ya Rabbi ya Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang duduk jaga tahfiz, jaga pondok, jaga sekolah agama ni rasa cemas dengan suasana yang berlaku. Suat khabar pula, ni permainan lidah syaitan suat khabar ni pula, kalau mangsa tu
orang-orang yang ada kaitan dengan agama, besar lalu tajuk dia. Oh, Masya Allah, gini-gini. Salah. Padahal tajuk itu. Orang tengok jahat sangatlah semua ustaz-ustaz ni. Jadi tapi realitinya kita kena tahu. Allah, syaitan ni masuk ikut semua lorong. Yang kelima, perbuatan ini atatuna zukran minal alamin, perbuatan ini menyalahi fitrah. Sehingga akan dikatakan setengah ulama tafsir kata alamin termasuk hayawan pun tak buat benda ni. Mungkin buat. Ini manusia pelik. Patutlah hukuman dia di balik bumi. Na'udzubillah. Kan? Maka apa makna rusak fitrah? Tuan-tuan tanda. Kita ni dalam hadis Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu di atas dasar fitrah, mana suci bersih jiwa dia. Semuanya mengaku beriman kepada Allah. Tapi ibu bapa lah yang mencorakkan hidup anak-anak. Ada jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Libra, jadi macam-macam, jadi Hindu, jadi Buddha, mengikut mak bapak dia. Maka fitrah manusia sama ada yang beriman dan tak beriman, dari sudut seks dia tahu ini jantan, ini betina, ini laki-laki, ini perempuan, termasuk hayawan. Tapi manusianya rusak fitrah, dia tak tahu jantan betina, tak tahu laki perempuan, dia pakai jadi gitu ya. Ini dia panggil cukup dahsyat. Orang yang menyalahi fitrah ni dahsyat, dia punya azab pun menyalahi orang lain. Isu yang keenam, watazaruna ma khalaqalakum. Kamu main jantan sama jantan, meninggalkan tempat yang Allah ciptakan khas untuk menyelesaikan nafsu. Di sini ulama tadabbur, ulama fiqh kata ayat ini dalil ala tahrimi adbari zaujat wal mamlukat. Ayat ini menjadi dalil haramnya masuk ke belakang, punggung, dubur, termasuk isteri sendiri. Jangan buat. Ni ada juga orang salah faham. Dia kata, ini hak bini dia ni. Dah pergi hak depan terbanjir, belakang lah pula. Bukan tempat tanaman di situ. Itu tempat keluar, bukan tempat masuk. Dia ada tempat juga. Siapa dia yang liwat isteri, termasuk dalam perbuatan haram dan dosa besar. Tak boleh. Oh, dia kata isteri pun ada tempat dia. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Allah kata pergilah ke tempat tanaman kamu yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana? Dari pintu ni ke pintu. Yang pentingnya tempat itu mesti tempat yang sama. Jangan salah faham pula. Ada setengah orang ni salah faham. Tak boleh ke mari dari belakang? Kita kata kalau kenakan tempat tanaman tak ada apa-apa. Tapi kalau pergi di dubur, itu bukan tempat tanaman, maka ayat ini menunjukkan haramnya perbuatan itu. Sebab apa? Sebab itu bukan tempat dia, walaupun isteri sendiri. Ni macam-macam dia punya baru ni satu kes cerita betul ni. Suami dia ni bahasa jenis nafsu power sikit lah, kuat. Bini banyak hari pula cuti, kena 10 hari cuti. Dia tak bagi suami kahwin lain. Dia kata tak apalah, buat hak mana ada pun boleh. Kalau berani nak menyelam dalam banjir merah, banjirlah. Kalau tidak, kita kata macam mana isteri punya macam ni. Tak boleh langgar syariat semata-mata bakhil tak mau suami kahwin lain. Ini rusak fitrah nama dia. Baik, kita pergi yang ketujuh. Yang ketujuh iaitu Nabi Lut bagi tahu Allah Taala dah ciptakan wanita itu untuk kamu. Maka di sini kita kena kempen masyarakat ambil lorong as-salahiyah, lorong yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla banyak. Kena kempen anak-anak muda yang ada kemampuan supaya berkahwin. Kempen gunakan saluran-saluran yang betul yang disyariatkan oleh Allah Azza dalam apa saja perkara. Kena kempen. Dia panggil setiap benda yang ada salahiyah, ada kebaikan, ikut fitrah, ikut syariat, maka para pendakwah kena kempen masyarakat buat demikian. Jangan pula kita pergi kacau. Dia ikut buat LGBT ni mengacau, dia kata. Yang ke-8, tengok Nabi Lut mula-mula dia mari. Allah Ta'ala ciptakan wanita. Kenapa kamu tinggalkan yang Allah Ta'ala ciptakan kamu buat? Kemudian bila tak dengar juga, Nabi Lut kata, bal antum qaumun adamun, kaumnya melampau. Di sini ulama kata yabtadi billin fi taghyiril munkar. Kita nak ubah kemungkaran mula dengan lembut dulu. Nasihat, tegur, ajar,
Tak dengar juga, bagi. Baru kita bagi keras sikit. Jangan mula keras dulu. Yang kesembilan, bal antum qaumun adun. Nabi Lut kata, mu ni kaum yang melampau. Kata ulama, anna man tajawazal halala ilal haram fahuwa adin. Siapa yang melintasi batasan halal kepada haram, maka itu nama dia kaum yang melampau, yang melanggar hudud sempadan yang Allah Taala buat. Kita kata langgar sempadan. Semua itu kaum melampau, sama dia melampau dalam bab akidahnya, dalam bab syariatnya, dalam bab akhlak, semuanya melampau. Baik, yang ke-10, qalu la illam tantahi ya Lut lanakuna minal mukhrajin. Kalau kamu tak berhenti, kami halau kamu. Dalil ala annal mu'alidin, dalil orang-orang yang kerah kepala ni, mereka akan guna kekasaran apabila para pendakwah menentang kehendak mereka. Samalah kita hari ni pun tak kasar penumbuk, tapi kasar tulisan. Apa punya ustaz ni? Otak di kepala lutut. Dia kata ustaz otak kepala lutut. Kan? Dulu saya baca waktu Sahibus Samahah, mufti wilayah masa tu, sahabat kita Dr. Zul, tegur isu ni Doraemon, apa dia, Pokemon dulu. Ingat tak? 3-4 tahun lepas isu Pokemon Go. Oh, duk cari Pokemon ni, masuk dalam masjid pun ada, masuk dalam rumah orang pun ada. Dia tulis apa? Ini apa mufti ni? Otak di kepala lutut. Ya, salam. Yang sedaknya kawan dia kat bawah jawab, dia kata dia ada juga otak di kepala lutut. Mung ada otak ke tak? Ya Allah. Punya budak-budak punya mainan. Baik, yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir, Nabi Nuh berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lepaskan aku dan keluargaku daripada permainan mereka. Maka jawab dianya, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta, merayu, berdoa kepada Allah dalam semua perkara. Adapun kata-kata yang masyhur, kan dikatakan ketika Nabi Ibrahim nak campak dalam api, puak Namrus nak campak dalam api, malaikat mari tanya, dia jawab, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah Ta'ala tahu dah keadaan aku, tak payah aku minta-minta. Jadi kata di para ulama, cerita tu tidak betul. Laisa lahu isnadun ma'ruf. Tak ada sanak yang kuat lah yang kita boleh berpegang. Tetapi yang sahihnya, Nabi kita bagi tahu, Ibrahim kata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala yang jaga aku, dialah sebaik-baik wakil. Itu kata dia. Maka kita jangan kata, Tuhan tahu doa aku ni, tak payah minta lah. Orang tak minta, orang sombong nama dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tak fikir tentang Allah kabul tak kabul permintaan aku. Yang aku fikir ni, aku minta ke tidak? Ini peranan kita minta ke tidak? Allah nak kabul, itu kuasa Allah. Kenapa kita nak rempuh masuk dalam kuasa Allah Azza wa Jalla? Baiklah para jemaah sekalian. Yang ke-12, fanajjainahu ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Kami selamatkan semua orang kecuali orang tua, bini dia. Di sini ulama kata apa? Annal qurba minal anbiya wal awliya la yughni. Allah. Orang yang dekat dengan nabi, dekat dengan rasul, dekat dengan imam, dekat dengan pendakwah, belum tentu dia selamat. Nih, tengok. Nabi Lut, Nabi Nuh, dua nabi. Bini tak mau naik bahtera, yang ni bini tak mau keluar kawasan. Dua-dua mati belaka. Anak-anak dia ada juga yang terlibat. Jadi kita para muslimin dan muslimat banyak berdoa kepada Allah SWT, minta Allah selamatkan kita. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Supaya Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Cerita Nabi Lut ini panjang, pengajaran dia pun besar. Namun begitu, masa kita sudah tamat. InsyaAllah kita akan sambung bermula ayat 176, Kazzaba ashabul aikatil mursalin, dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.